Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, kurnia dan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama lagi dalam perbahasan, perbincangan ilmu berkaitan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun cabaran kita banyak hari ini, masjid kita pun sekejap buka, sekejap tutup. InsyaAllah kita doakan agar ibadah kita dan juga perbahasan yang membawa kita kepada kebaikan seperti ilmu ini akan dapat diteruskan. InsyaAllah kita sebenarnya dah selesai berbahas tentang ilmu fardu ain. Kalau kita masih ingat, bab yang kita sedang bicarakan ini ialah mengenai bab ilmu yang terpuji dan yang tercela. Apa bahagian-bahagiannya, apa hukum-hukumnya. Dan dalam menjelaskan itu, antara perbahasan penting yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah berkaitan dengan pembahagian ilmu antara fardu ain dengan fardu kifayah. Walaupun kita biasa dengar nama pembahagian ini, tetapi faham yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali mengenai pembahagian ini sebenarnya satu faham yang dinamik. Cuma hari ini kadang-kadang sebahagian orang Islam dia memahaminya secara agak rigid, secara agak ketat. Sebab itu kita harus kembali memahami konsep fardu ain, fardu kifayah ni dengan maknanya yang sebenar. Sebab antara yang memulakan perbahasan pembahagian ilmu fardu ain, fardu kifayah ini adalah Imam Al-Ghazali. Kalau kita dapat simpulkan perbahasan kita berkaitan dengan apa itu fardu ain, kalau saya boleh simpulkan dengan beberapa poin ataupun noktah. Pertama sekali, yang dipanggil fardu ain itu ialah segala ilmu yang membawa kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya. Yang kedua, ilmu fardu ain itu ialah ilmu berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib kita lakukan untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada amalan yang wajib itu berbentuk aqaid, berbentuk kepercayaan, kekuatan jiwa kita untuk mempercayai sesuatu, atau perbuatan itu berbentuk amalan zahir. Amalan zahir. Dan yang ketiganya, perbuatan itu berbentuk amalan hati. Jadi ada tiga benda yang utama dalam fardu ain ini. Satu, akidah, kepercayaan. Pastinya kepercayaan kepada perkara-perkara yang hak, yang benar. Terutama sekali yang dibawa oleh agama kita. Percayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada hari akhirat, kepercayaan kepada qada dan qadar dan lain-lain lagi. Kemudian segala perbuatan yang wajib kita lakukan untuk kita taat kepada Allah SWT. Sama ada perbuatan yang zahir seperti solat misalnya. Ini perbuatan zahir. Tapi sebahagian daripada ketaatan yang wajib kita lakukan. Puasa, zakat, haji dan lain-lain. Atau perbuatan yang berbentuk jiwa, batin. Seperti sabar, seperti kita menjauhi
perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut jiwa. Seperti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu bentuk-bentuk kewajiban, tetapi tempatnya dalam hati kita. Itu juga termasuk dalam fardu ain. Untuk memudahkan kefahaman kita, ulama-ulama kita dah pun membahagikan fardu ain itu kepada 3 ilmu dasar dalam agama Islam, iaitu ilmu yang bersifat akidah itu dipanggil ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu sifat, ilmu iman. Semua itu merujuk kepada hal-hal kepercayaan. Sementara yang kedua, yang amalan tadi, dalam tradisi ilmu kita dipanggil ilmu syariah, ilmu fiqh, ilmu ibadat, ilmu muamalat, semua yang berkait dengan perbuatan yang wajib. Bukan ibadat solat saja, tetapi kita punya muamalat, jual beli kita pun melibatkan ada benda yang wajib kita ikuti. Munakahat, jinayat, itu semua berkait dengan perbuatan. Itu namanya syariah, fiqh, muamalah dan lain-lain. Dan yang ketiganya, ilmu ini dipanggil ilmu akhlak, yang berkait dengan amalan hati tadi dipanggil ilmu akhlak, atau disebut sebagai ilmu tasawuf, atau disebut sebagai ilmu batin. Ilmu batin ini bukan kebatinan yang sesat itu, tetapi ilmu untuk memelihara batin kita. Jadi itulah yang sebenarnya dinamakan ilmu fardu ain. Kenapa dia panggil fardu ain? Kerana ilmu ini asalkan dia mukallaf, asalkan dia muslim, asalkan dia bersyahadah, ilmu-ilmu ini wajib atas diri dia, tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Maknanya baligh sahaja seorang muslim itu, maka dia wajib untuk mengetahui, sebab dia wajib untuk melakukan. Wajib untuk melakukan, dah pasti kita kena mengetahui apa yang perlu kita lakukan, yang halal dan yang haram dan lain-lain lagi. Baik, hari ini kita mulakan dengan apa yang kita maksudkan dengan ilmu fardu kifayah. Ini pun kita biasa dengar. Tapi kita lihat nanti ada perkara-perkara yang kadang kita terkeliru tentang ilmu fardu kifayah ni. Kan? Baik, kita baca tentang ilmu fardu kifayah. Muka surat 84. Ada bahagian akhir ilmu fardu ain tu saya rasa saya tak perlu baca, sebab itu sekadar macam kesimpulan-kesimpulan kecil sahaja. Kita harus mungkin lebih tumpukan kepada yang utama dalam perbahasan Imam Al-Ghazali. Baik, apa yang dinamakan ilmu fardu kifayah? Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa fardu tidak berbeza dengan yang tidak fardu, kecuali dengan menyebutkan bahagian-bahagian ilmu. Maknanya kita nak tahu yang fardu dengan yang tak fardu ni, kita kena uraikan apa bahagian-bahagian dalam yang fardu dan apa yang bahagian-bahagian dalam yang bukan fardu, baru kita lebih tahu bezanya. Dan ilmu-ilmu itu dengan disangkutkan kepada fardu yang sedang kita bicarakan terbahagi kepada 2. Baik. Kalau kita nak bicara tentang fardu ain dan fardu kifayah ini, kita tengok pembahagian yang lebih luas yang Imam Al-Ghazali buat. Apa dia? Ilmu umumnya yang harus diketahui dan dipelajari oleh manusia ini terbahagi secara besarnya kepada 2. Satu dipanggil ilmu syariah, dan yang keduanya dipanggil ghairu syariah, ilmu yang bukan syariah. Ini jenis ilmu yang luas. Baik. Ini kita panggil taqsimul ilm ataupun classification of knowledge dalam Islam. Ilmu syariah, ilmu bukan syariah. Dan syariah ni umum, bukan syariah yang kita faham hari ini. Yang faham syariah hari ini Islamic law. Tetapi syariah dalam maksud Al-Quran yang awal itu adalah agama. Ilmu agama secara umumnya. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu syariah? Yang dimaksudkan dengan ilmu syariah, kata Imam Al-Ghazali, ialah ilmu yang diperoleh dari Nabi-Nabi dan tidak ditunjukkan oleh akal manusia kepadanya. Ini maksud ilmu syariah. Ilmu syariah ialah ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Atau kita boleh sebut juga ilmu yang bersifat khabar.
Khabar ni maksudnya yang kita dengar, yang dikhabarkan kepada kita, kita dengar dan kita terima dan kita percaya. Itu ilmu syariah. Siapa dia punya sumber? Sumbernya ialah Nabi. Sumber tertinggi pastinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saluran sampai kepada kita itu adalah saluran khabarur Rasul. Khabar dari Rasul. Kadang-kadang disebut khabarur Rasul al-muayyad bil mu'jizah. Khabar daripada Rasul atau Nabi yang benar, yang ada sokongan-sokongan bukti mukjizat. Sebab Nabi pun ada banyak jenis Nabi. Melayu pun ada Nabi kan, Nabi Melayu, Rasul Melayu. Itu palsu. Dulu pun daripada dulu lagi dah ada Nabi-Nabi palsu ni. Tetapi yang kita maksudkan ilmu syariah itu ilmu yang datang daripada Rasul yang benar, yang ada bukti, yang ada hujah, yang ada mukjizat. Baik, itu maksud ilmu syariah. Dan apa lagi cirinya? Dia tidak ditunjukkan oleh akal manusia. Dia bukan datang secara purely from human reason. Dia bukan datang secara mutlak daripada akal manusia. Akal manusia tak mampu untuk beri kita cerita tentang syurga neraka kan. Katalah kita tidur malam, kita dapat ilmu yang menceritakan syurga dan neraka secara mutlak, secara sempurna, tak ada. Tak ada orang yang mampu. Melainkan ilmu kita tentang syurga neraka, tentang Tuhan, tentang Allah, tentang pahala, dosa, apa semua ni datang daripada Rasul. Dia bukan datang daripada teori mana-mana manusia, akal manusia. Contoh yang diberi kepada kita oleh Imam Al-Ghazali, ilmu yang datang daripada akal manusia ini ialah ilmu berhitung, ilmu hisab, mathematics. Mathematics is purely rational knowledge, ilmu yang datang daripada akal manusia. Atau percobaan seumpama ataupun percobaan. Ini bahasa terjemahan. Kadang-kadang yang dimaksudkan oleh bahasa Arab itu lain. Percobaan tu maksudnya empirical, experiential knowledge. Kan ilmu daripada pengalaman. Kan percobaan lah tu. Hari ni orang sebut saintifiknya empirical, ilmu sains, ilmu makmal ni. Ilmu yang dipelajari melalui hipotesis, kemudian diuji teori itu dan didapati dia punya result, sama ada hipotesis itu betul atau tidak. Those are called empirical knowledge, experiential knowledge. Jadi ilmu syariah ni dia bukan bersifat rasional, pure rasional, dan dia juga bukan pure experiential. Dia bukan datang pada akal dan dia bukan juga datang daripada pengalaman manusiawi. Dia datang secara mutlak daripada khabar Nabi. Nabi datang bercerita kepada kita tentang agama, itu dinamakan ilmu syariah. Seumpama ilmu kedoktoran, itu yang experiential knowledge. Contoh yang Imam Ghazali kata, ilmu kedoktoran. Itu kan doktor uji kan, COVID. Tak pernah ada ilmu sebelum tu. Diuji. Vaksin pun baru nak sampai ni. Itu pun masih berdebat lagi. Vaksin ni okey ke tidak. Pakar-pakar pun ada yang kata vaksin ni bahaya dan lain-lain lagi. Kerana based on experience, experiential knowledge, empirical knowledge, mungkin diuji dulu. Ada yang dah mati dah pun. Vaksin itu jadi itu semua dipanggil ilmu kedoktoran, itu sebahagian daripada ilmu pengalaman, ilmu berdasarkan khibrah manusia, pengalaman manusia. Atau ilmu pendengaran. Ilmu syariah juga bukan ilmu berdasarkan telinga semata-mata. Contoh ilmu bahasa, dia kata. Ilmu bahasa ni kan berdasarkan pendengaran kita kan. Sebutan, ilmu lisan. Betul lah ilmu khabar Nabi itu kita dengar daripada telinga, tapi dia bukan berdasarkan lisan yang dicipta oleh manusia. Bahasa ni kan bahasa suara yang diolah oleh manusia berdasarkan pengalaman juga. Sebab itu orang Melayu lain bahasanya, orang Cina lain bahasanya.
Dia berdasarkan culture, budaya yang mempengaruhi bahasa. Jadi semua itu bukan ilmu syariah. Ilmu syariah itu yang datang daripada Nabi. Baik. Itu ilmu syariah. Yang bukan syariah pula apa? Maka ilmu-ilmu yang bukan syariah itu, kata Imam Al-Ghazali, terbahagi kepada yang bukan syariah pula ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Maknanya yang bukan dari Nabi lah ni. Ada tiga jenis ilmu. Pertama, ilmu yang terpuji. Ilmu yang terpuji. Ilmu yang baik lah. Jadi yang terpuji ni bukan semestinya, bukan semata-mata datang daripada Nabi. Yang datang daripada pengalaman manusia tadi pun ada benda-benda ilmu-ilmu yang baik. Yang kedua, ilmu yang tercela. Ilmu yang buruk, ilmu yang dikeji. Dan yang ketiganya, ilmu yang neutral, ilmu yang harus. Ini nak pergi kepada fardu kifayah lah ni. Yang bukan ilmu fardu ain. Ada tiga jenis. Satu yang terpuji, satu yang tercela, dan satu yang in between. Dia harus. Ilmu yang terpuji yang bukan syariah adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan urusan duniawi. Maknanya apa yang penting dalam urusan kehidupan kita di dunia ini. Contoh seperti ilmu kedoktoran. Ilmu perubatan ni penting kerana dia memelihara kemaslahatan jasmani manusia ketika hidup di dunia ini. Dan ilmu berhitung, ilmu hisab, mathematics, accounting misalnya hari ini. Ilmu-ilmu ini semua penting kerana dia membantu banyak kehidupan manusia. Dapat menyusun harta dengan baik dengan ada accounting misalnya. Dapat menyumbang kepada kesihatan, ilmu kedoktoran dan lain-lain. Baik. Ilmu yang fardu, dan itu terbahagi. Ilmu yang terpuji ini pula terbahagi pula kepada dua, iaitu fardu kifayah dan ilmu yang utama tetapi tidak fardu. Sepatutnya saya kena pakai PowerPoint ni, kan, tunjuk dia punya, sebab dia dah banyak cabang ni. Tapi tak apalah, sebab Taman Tun punya audience dia power semua, tak perlu apa, tak perlu point, dia powerful point semua. Minta maaf lah, itu kelemahan saya lah. Patut, yalah, nak boleh nak bawa boleh, tapi kena ni lah pula, kena ada alat gadgetnya. Jadi ilmu yang terpuji yang bukan syariah, kan, yang bukan datang daripada Nabi tapi baik, ini ada dua jenis. Satu iaitu ilmu fardu kifayah. Nanti kita bagi tengok apa. Dan yang kedua, ilmu itu penting tetapi dia tidak fardu kifayah. Ada juga. Dia terpuji tetapi tidak fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Contohnya seperti kedoktoran tadi. Yang itu memang tak ada orang yang kata kedoktoran ni ilmu yang buruk. Kan, dia memang ilmu yang baik kerana dia membantu kemaslahatan jasmani manusia. Jadi itu pasti fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya wajib, nanti dia akan beritahu, wajib ada sekelompok manusia yang menguasai ilmu itu untuk menjaga kemaslahatan semua manusia lain. Once sudah ada satu kelompok itu, yang lain sudah tidak lagi terbeban dengan tanggungjawab tersebut. Doktor misalnya, Taman Tun dah ada 100 orang doktor, maka penduduk Taman Tun dah terpelihara daripada penyakit-penyakit. Sebab dah ada hospital, ada doktor. Jadi yang tak jadi doktor ni dia tak berdosa. Sebab wajib ni, dia fardu. Tapi fardu kifayah. Fardu yang dia bersifat communal ataupun societal punya sufficiency. Dia mencukupi untuk kemaslahatan kelompok. Jadi kalau sudah ada sekelompok 2-3 orang menguasai ilmu tersebut dan mampu memelihara yang lain, maka tanggungjawab itu sudah terlepas untuk orang lain.
Sebab tu tak semua orang wajib jadi doktor. Tak semua orang wajib jadi accountant. Kerana dia bukan fardu untuk semua. Dia bukan macam fardu ain. Dia fardu untuk sekelompok sahaja. Okey. Dan seumpama ilmu hisab, berhitung. Kerana pentingnya dalam masyarakat jual beli, pembahagian harta wasiat misalnya. Kalau tak ada matematik, teruk juga. Tak faham 1/3, 1/2, 1/6 untuk wasiat nanti. Sebab tu disebut dalam Al-Quran. Pusaka misalnya dan lain-lainnya. Inilah ilmu-ilmu, jikalau kosonglah negeri daripada orang-orang yang menegakkannya, kalau satu negeri, satu masyarakat itu tidak ada langsung orang yang menguasai ilmu tersebut, nescaya berdosalah penduduk negeri tersebut. Cuma perbahasan yang dinama negeri itu besar mana, itu perbahasan perdebatan para ulama. Tadi saya bagi contoh Taman Tun. Sebab sekarang ni kita ada sistem yang mungkin tak sama seperti dulu. Dulu mungkin berapa kelompok tu dipanggil balad tu kan, berapa besar balad itu. Tapi hari ni kita ada daerah, kita ada mukim dan lain-lain lagi. Tu pun kita baru tahu tu bila ada Covid ni. Saya baru tahu Petaling tu rupanya dia daerah, tapi dalam daerah Petaling tu ada mukim Petaling pula. Sebab saya duduk Shah Alam. Baru kita sedar ada mukim daerah. Kan politik kan lain pula pembahagiannya, parlimen tu dan lain-lain. Tetapi mudah cakapnya, sekelompok manusia ataupun satu daerah itu kalau sudah cukup kepakaran dalam ilmu-ilmu fardu kifayah itu, kedoktoran, ilmu matematik, ilmu itu, sehingga kemaslahatan kelompok itu terjaga, maka yang lain sudah tidak berdosa lagi. Sebab itu wajib anak-anak kita yang dihantar untuk belajar medik, kena pesan kat dia. Ini fardu kifayah ni. Orang lain tak diberi tanggungjawab ni, tapi Along, Angah ke, diberi tanggungjawab. Maknanya kalau Along fail, periksa balik ni berdosa. Kerana ini sudah menjadi tanggungjawab sekelompok. Jadi kalau sekelompok tu tak main peranan, dia sudah mengkhianati amanah kelompok yang lebih besar. Jadi kena take serious belajar ni, terutama yang specialist ni. Tetapi apabila ada seorang sahaja yang bangun menegakkan ilmu itu, maka mencukupilah dan terlepaslah yang lain dari kewajipan tersebut. Saya ingat boleh faham Dari itu tak usahlah dihairankan dari perkataan kami. Maknanya Imam Ghazali kata tak perlulah kita hairan bahawa ilmu kedoktoran dan ilmu hisab itu termasuk fardu kifayah. Janganlah kita heran kenapa ilmu ini wajib, kerana dia memang menjaga kemaslahatan manusia di dunia ini. Seumpama juga pokok-pokok perusahaan, industri termasuk fardu kifayah juga. Itu contoh je tadi, doktor dan juga ni, tapi kan banyak lagi perusahaan ataupun industri yang ada, makanan, pemakanan. Kalau nak tahu, tengok je lah nama kementerian-kementerian kita. Itu seperti cerminan kepada fardu kifayah tu. Kementerian Kesihatan, dia jaga bab kesihatan. Kementerian Pertanian, dia jaga bab pertanian. Kementerian Perindustrian, itu sebenarnya cerminan fardu kifayah dalam masyarakat. Dan semua itu wajib tu. Wajib dalam konteks tadi tu. Malah siasah pun masuk juga, kata Imam Al-Ghazali. Bahkan juga pembekaman dan penjahitan. Bekam, hari ini tak adalah bekam, tapi mungkin operation katakan, ataupun whatever complements kita punya kesihatan ni, termasuk dalam bab fardu kifayah juga. Penjahitan kan, industri industri tekstil semua ni masuk tu. Kalau tidak kan tak ada pakaian, tak ada apa semua, akan menjadi susah hidup. Baik. Kerana jikalau kosonglah negeri itu dari tukang bekam. Hari ini peliklah kalau tukang bekam, tapi katalah doktor tak ada, physician tak ada, pharmacist tak ada. Mereka itu akan membawa kepada kebinasaan. Tanpa mereka itu akan membawa kepada kebinasaan. Maka sesungguhnya yang menurunkan penyakit, iaitu Allah Ta'ala, dia pula lah yang menurunkan ubat. Maknanya akan ada ubat, kena usaha cari ubat.
dan memberi petunjuk cara memakainya serta menyediakan sebab-sebab untuk merawatnya. Maka tidak dibolehkan membawa diri kepada kebinasaan dengan menyia-nyiakan obat tersebut. Quran pun sebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Debat kita hari ni, masjid boleh buka ke tidak? Dah ramai ustaz-ustaz pun marah. Kenapa lambat buka, kenapa tak buka? Debatnya apa? Yang kata kena tutup ataupun kena ni, pakai ayat ni lah. Ini pun wajib juga. Kita melemparkan diri kita dalam kebinasaan, maksudnya jangan mudah-mudah kita dekatkan diri kita dengan penyakit. Tetapi adalah hadnya, adalah hikmah atau kena adalah dia punya batas. Kata ustaz-ustaz yang tak setuju pula. Yang penting bagi saya SOP lah, SOP. Buka tetapi dengan SOP, insya-Allah. Setakat ni kluster masjid paling cemerlang. Tak ada kan. Dulu yang awal dulu sebab belum lagi. Tapi lepas tu saya tengok tak ada kluster masjid sebab kita very disiplin. Orang yang datang masjid ni bagi saya yang paling disiplin. Banding dengan yang pergi pasar, banding yang pergi mall. Kalau pergi pasar memang rapat saya tengok. Tetapi datang masjid insya-Allah, dan kita tak lama pun ibadah kita, sekejap sahaja. Jadi bagi saya tak ada masalah, cuma pastinya kena ikut SOP. Baik. Ingat tak tadi saya kata ilmu yang bukan syariah tetapi terpuji itu ada dua jenis. Satu yang fardu kifayah yang kita sebut tadi, pastilah terpuji sebab dia membantu ni. Tetapi ada juga ilmu yang bukan syariah, terpuji tetapi tak wajib. Apa dia? Ni dia. Muka surat 85. Adapun ilmu yang dihitung, yang dianggap utama, sebenarnya dalam bahasa Arab fadilah disebut. Ilmu yang sifatnya fadilah, satu benda yang baik, yang kelebihan, tetapi dia tidak fardu. Apa dia ilmu yang dia masih baik tapi bukan syariah, tetapi terpuji tetapi dia tidak fardu? Maka mendalami hal-hal yang halus bagi ilmu hisab tadi, ilmu kedoktoran dan lain-lainnya adalah termasuk yang tidak diperlukan begitu penting, tetapi berfaedah menambahkan kekuatan pada kadar yang diperlukan. Yang tak wajib ini ialah pendetailan, perincian ilmu-ilmu fardu kifayah tadi. Too much, too detail. Mungkin kalau saya nak bagi contoh, cuba tengok orang barat bila dia buat cerita Discovery Channel tu. Saya selalu juga tengok, seronok. Sebab apa? Sebab dia very detail. Kalau binatang tu dia boleh duduk dalam hutan tu sampai 6 bulan hanya nak tengok buaya tu daripada dia makan, lepas tu dia hidup, dia simpan dia punya mangsa, dia boleh very detail. Persoalannya, perlukah kita mengetahui sampai sedetail itu? Forward kan? Kita orang Islam, kita ada maqasid, hidup kita ni ada tujuan. Jadi kalau kita pergi terlalu detail tentang satu-satu ilmu fardu kifayah, takutnya ialah satu, kita lari daripada matlamat kehidupan kita. Kan? Yang kedua, kita takut ilmu itu sudah tidak dipandu lagi oleh ilmu fardu ain yang utama tadi. Maknanya bila dia dah buat tu, dia dah bukan lagi dalam konteks ibadah kepada Allah. Dia fardu kifayah ni dia kena dipandu oleh fardu ain. Saya bagi contoh. Engineering dalam konteks pandangan Islam dia mesti dipandu oleh akidah. Sains mesti dipandu oleh tauhid. Ekonomi pun begitu juga. Sebab itu kalau ekonomi yang tidak dipandu oleh tauhid atau fardu ain, dia akan tidak ada batas. Dia akan pergi kepada perkara-perkara yang tidak nantinya selari dengan tujuan manusia hidup di dunia ini. Kan? Contoh dua, kalau saya ni tak pandai sangatlah nak cari contoh-contoh ni, tapi contoh dua, dulu ingat tak dalam
dalam sains, dia orang nak klonkan manusia. Dia orang berjaya klonkan kambing, biri-biri, Dolly masa tu. Masa tu saya kat UK tahun 96, 97. Isteri saya buat master kat sana. Isu tu timbul. Dia orang dah berjaya jadikan biri-biri yang exactly sama dengan dia punya yang asal, kan? Jadi why not? Lepas tu timbul idea supaya manusia pun kita buat begitu. Itu debate tu. Sebab nanti akan timbul banyak isu kalau manusia boleh diklonkan, kan? Maksudnya kalau Datuk Fadli kan ambil dia punya sel dia, kemudian klon masuk, nanti akan lahir, yang lahir tu exactly sama macam dia. Kan, dia punya muka, dia punya apa semua akan jadi exactly sama. Itu satu sel. Kalau ambil 2 sel daripada Datuk Fadli, lepas tu buat, nanti 2 yang lahir tu pula memang exactly sama. Kita tak boleh kenal nanti. Jadi isunya nanti kalau katakan berkahwin, kembar pun masih boleh dibezakan, ini dia jadi betul-betul sama. Nanti ada banyak isu nanti timbul. Isu akhlak pun akan timbul, isu kekeluargaan pun timbul dan lain-lain lagi lah. Jadi akhirnya tak jadi. US pun tolak idea itu. Jadi itu menunjukkan bahawa sains itu dia kena ada limit dia. You tak boleh sekadar nak katakan itu discovery, you nak buat semua benda yang mungkin akhirnya akan merosakkan kemanusiaan itu sendiri. Itu maksudnya ada ilmu yang dia sudah tidak fardu lagi pada tahap itu, kerana dia sudah tidak lagi membawa kepada maslahah yang utama, tetapi dia mungkin membawa kebaikan yang sedikit-sedikit sahaja. Dia masih boleh masuk dalam kategori ilmu yang baik, tetapi kadang-kadang cenderung untuk melampaui batas. Baik. Adapun ilmu yang tercela. Jadi kita dah cakap tadi, dia ada 3 jenis. Satu terpuji, satu yang tercela. Yang tercela ni pula, jelaslah, ialah ilmu-ilmu yang seperti ilmu sihir, ilmu mantra-mantra, ilmu tenung nasib, ilmu balik mata. Yang ni saya tak pasti ilmu apa ni. Mungkin ilmu yang boleh menyebabkan orang jatuh hati ke apa, wallahu alam. Silap mata, mungkin silap mata juga. Saya kena tengok bahasa Arab dia apa. Tak sempat tengok yang ni, ilmu balik mata. Mungkin ilmu silap mata lah. Yang tidak memberi manfaat, malah boleh digunakan untuk merosakkan orang lain, ilmu sihir dan lain-lain. Ini pasti jelas dia tercela. Adapun ilmu yang tengah-tengah tadi, yang harus tadi, dia bagi contoh ilmu tentang pantun-pantun yang tidak buruk lah, kan. Hari ini mungkin syair-syair, lagu-lagu, tapi lagu yang okey. Bukan lagu yang memuji-muji wanita ke apa ke, yang membawa kepada hal-hal yang seks ke apa tu, tapi yang biasa, ilmu tentang alam, lagu tentang alam, tentang kemanusiaan, itu tidak, dia harus, tidak ada masalah. Ataupun ilmu tentang berita-berita sejarah dan sebagainya. Sejarah memang ada yang penting, macam sirah Nabi itu wajib kita pelajari. Tetapi kalau sejarah, katakan sejarah orang Jawa di Damansara, mungkin orang Jawa minatlah, ataupun historian ke kan, untuk buat tesis ke, untuk buat kajian. Jadi manfaat itu sudah begitu kecil sekali. Jadi itu masuk, haruslah ilmu yang harus. Maksudnya janganlah kita habiskan seluruh hidup kita semata-mata untuk ilmu itu, rugi sangatlah. Kita tinggalkan yang ilmu syariah, kita tinggalkan ilmu fardu kifayah yang baik, terpuji tadi, kedoktoran kita tinggalkan, kita duduk sibuk dengan ilmu-ilmu yang biasa-biasa ni saja. Jadi ini penting, perbahasan Imam Ghazali ni dia macam meletakkan priority, keutamaan untuk orang Islam. Sebab hidup kita tak lama.
Hidup kita tak lama. Jadi masa tu kalau kita habis dengan benda-benda yang tidak bermanfaat, sebab tu Nabi kata min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara terbaik keislaman seseorang itu ialah bila dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dia. Tapi penting tak penting ni siapa yang tentukan? Kadang-kadang kita tentukan sendiri kan. Oh, saya rasa ilmu motorbike ni penting untuk saya sebab saya suka motorbike. Pergilah, setiap hari sibuk dengan WhatsApp pun penuh dengan gambar motor je. Saya ada kawan-kawan macam tu. Motor dengan basikal sekarang ni. Dia punya tayar jenis apa semua terlalu detail. Persoalan ni macam itulah. Dia ilmu ni dah sampai kategori mana tu kalau dah detail-detail begitu. Sampai habis masa kita kepada itu saja, agak rugilah. Sebab dari segi kategori itu kita dah tak jelas. Okey. Adapun ilmu syariah, kita berhenti bila ni? 23 Adapun ilmu syariah, dan itulah yang dimaksudkan menjelaskannya, maka adalah yang terpuji semuanya. Okey, tadi kita dah bagi syariah dengan bukan syariah. Bukan syariah ni pula ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang neutral saja, biasa-biasa saja. Jadi yang fardu ni, satu yang syariah tu fardu ain, yang fardu kifayah ni pula bab yang terpuji itu je dia masuk dalam fardu kifayah. Yang tercela pasti tak boleh. Yang biasa-biasa tu pun dia tidaklah termasuk dalam keutamaan fardu kifayah. Jadi kita faham yang tu okeylah. Tapi janganlah nanti ada yang dia memang buat PhD on history ni, dia marah saya pula. Dia kata you are belittling my discipline kan. Tak. Mungkin dia kata tadi manfaat tu ada. Tetapi janganlah semua orang pergi ke situ. Kan dia cukuplah seorang atau dua orang mengkaji itu untuk manfaat juga. Jangan untuk sekadar for the sake of discovery macam orang barat tu. Kadang-kadang dia hilang dia punya matlamat. Dan tidak membantu pun untuk dia kenal Tuhan, untuk dia kembali kepada menjadi seorang insan yang baik. Sebab itu kalau di barat yang sekular itu, yang belajar religion ataupun comparative religion kebanyakannya sekular. Saya tahulah itu sebahagian daripada bidang saya juga. Kalau kita buat katakan dialog antara agama, yang mewakili agama lain tu dia tidak menggambarkan orang agama. Dia just macam pengkaji saja, pengkaji. Kita tak boleh kan. Kita kalau yang mengkaji agama ni, sebab agama ni merupakan satu kewajiban bagi kita. Sebab tu kita sungguh-sungguh nak menghidupkan agama itu. Sebab itu kita belajar agama. Tapi kalau belajar agama sekadar hobi, belajar agama sekadar profession, tak kena kalau kita bercakap tentang Islam lah. Tapi agama lain kadang-kadang begitu. Adapun ilmu syariah, dan itulah yang dimaksudkan menjelaskannya, maka semuanya terpuji. Kalau ilmu fardu kifayah, ilmu yang bukan syariah tadi ada yang terkeji, yang syariah dia tak ada yang terkeji. Semua ilmu syariah itu sebab dia datang daripada Nabi dan Rasul, maka semuanya terpuji. Tetapi Imam Ghazali kata, kadang-kadang bercampur dengan apa yang disangkakan itu syariah, padahal ia tercela. Ada juga yang luarannya nampak macam ilmu syariah, tetapi sebenarnya ada juga aspek-aspek yang orang terkeliru, yang sebenarnya benda itu tercela. Apa contoh dia? Dia tak cerita lagi ni, tapi saya bagi dululah sebab takut tak sempat. Kan? Contohnya orang gunakan agama untuk berniaga misalnya. Kan? Untuk berniaga, untuk dia niat dia nak dapat untung. Tapi dia menggunakan agama, menggunakan hukum hakam misalnya. Ada jenis begitu. Yang ini Imam Ghazali cukup kuat kritikan dia terhadap ni ulama, tetapi dia panggil ulama su', ulama yang jahat. Kerana matlamat dan niatnya memang dunia sahaja. Matlamatnya hanya untuk kepentingan dirinya sahaja.
Matlamatnya untuk memperkayakan dirinya, tetapi dia menggunakan topeng agama. Yang ini kadang-kadang orang nampak, ini orang syariah ni. Tetapi syariah luaran saja. Sebenarnya ilmu-ilmu itu telah disalahgunakan. Itu maksudnya nanti. Baik. Yang terpuji ini pula, kata Imam Al-Ghazali, jadi yang dikatakan syariah itu pun memang keseluruhannya terpuji, tetapi ada yang mengelirukan yang saya sebutkan tadi. Dan yang terpuji dalam syariah itu pula, dia ada 4 jenis. Satu yang bersifat pokok, satu yang bersifat cabang, satu yang bersifat muqaddimah, yang satu lagi yang bersifat pelengkap. Pelengkap. Kita cerita satu je lah hari ni. Yang usul, yang menjadi pokok dalam ilmu syariah ini apa? Yang wajib kita tumpukan ada 4. Dia banyak pecah tu. Tadi 4, tapi ini yang pertama tu pun ada 4. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah, yang ketiga ijma' ulama', dan yang keempat peninggalan para sahabat. Yang ini terpuji. Dan yang utama dalam yang terpuji untuk kita pelajari. Kitabullah, memanglah. Macam mana kita boleh kata Al-Quran tidak penting? Itu sebab dia sumber kepada semua ilmu agama, ilmu syariah. Jadi kitabullah itu merupakan ilmu pokok, ilmu usul dalam syariah. Sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi, itu juga merupakan perkara pokok dalam ilmu-ilmu yang terpuji. Ijma' para ummah, pandangan-pandangan ulama, ijtihad-ijtihad ulama yang diterima dalam konteks umat Islam, itu juga ilmu yang terpuji untuk kita pelajari. Dan peninggalan para sahabat, dipanggil athar. Yang Nabi kita panggil hadis. Tapi kalau sahabat-sahabat bercerita tentang ajaran agama, itu dipanggil athar. Itu juga penting kerana dia membantu kita memahami apa yang disebut oleh Nabi dan apa yang disebut oleh Al-Quran. Jadi saya ingat situ dulu untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung menceritakan tentang yang dipanggil ilmu syariah itu apa dan bahagian-bahagiannya apa, insya-Allah. Okey. Sebab kalau saya masuk tu nanti dia jadi panjang dan tak selesai. Jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.